Selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan buku 2 bab 6. Okay, jadi sila keluarkan buku 2. Okay, kita tengok muka surat 37. Okay, hari ini kita buat beberapa soalan objektif dulu. Okay, nombor 1. Darjah 1 menunjukkan sebuah bulatan. Adakah saiz XYZ sama? Okay, nampak dia macam butterfly kan? Tapi butterfly yang sebenarnya macam ini. Butterfly yang banyak sayap mutant ni. Okey, jadi apa beza antara butterfly dengan raja satu? Okey, sebenarnya kita boleh nampak jelas. Setiap bucu, setiap sayap mesti bersentuhan pada lilitan. Okey, jadi tidak. Kerana sudut bukan pada lilitan bulatan. Nombor 2. Okey, raja 2 menunjukkan sebuah bulatan ABCD. BED ialah diameter dan AEC ialah garis lurus. So, BD ialah diameter, AEC ialah perentas. So, di sini, okay, satu tips ingat, kalau tak ada O dalam bulatan ini, tak mungkin dalam bulatan ini akan ada tower. Okay, so di sini apa yang ada? Okay, ada segitiga bersudut tegak kerana kita ada diameter dan kita tahu jika dia membentuk segitiga, sudut di depan diameter mesti sudut tegak. So, kalau saya nak cari X, saya kena cari lagi satu sudut ini. Okay, so sekarang fokus kepada sudut yang berwarna kuning ini. Okay, dalam segitiga ini tiada maklumat. So, saya tukar segitiga yang satu lagi. Ini. Okay, so kalau saya nak cari sudut kuning, saya kena dapat sudut biru. Okay, sudut biru sebenarnya adalah sudut bertentangan dengan 75. Jadi, dia adalah juga 75. So, sekarang saya sudah boleh cari sudut kuning. Sebab jumlah sudut pendalaman segitiga adalah 180. So, saya tolakkan 65, tolakkan 75, dapatlah 40. So, sudah dapat sudut kuning, saya kembali kepada segitiga bersudut tegak tadi. So, kita tahu ni sudut tegak sudah ada 2 sudut daripada 3 dalam satu segitiga. X sudah boleh kita cari. Tolakkan dengan 180. 180 tolak sudut tegak, tolak 40. Dapatlah X sama dengan 50. So, jawapan kita D. Okay, seterusnya nombor 3. Okay, kita nak cari X. Ni lagi senang lah. Okay, MON ialah garis lurus dan juga diameter kerana dia melalui pusat O. Jadi kalau kita nak cari X, kita kena dapatkan sudut tegak di depan diameter. So, sudah dapat 2 daripada 3 sudut dalam satu segitiga. Boleh terus tolakkan semua ini dengan jumlah sudut pendalaman, iaitu 180 darjah, tolak sudut tegak, tolak 50. So, saya dapatlah X sama dengan 40, iaitu B. Okay, sekarang kita tengok nombor 4. Okay, dia minta kita padankan. Ada 2 kumpulan. Yang pertama katanya X sama dengan 2Y. Yang kedua katanya sudut X dan Y adalah sudut tegak. Jadi kita tengok nombor 1. X adalah sudut di depan diameter di dalam satu segitiga bersudut tegak. Jadi for sure dia mesti sudut tegak. Sama juga dengan Y, dia adalah sudut di depan diameter dalam satu segitiga. Jadi dia mesti sudut tegak. Okay, yang kedua, kita boleh nampak dia adalah Eiffel Tower. Okay, so sudut di bawah tower adalah 2 kali ganda daripada sudut di kepala. Jadi katakan sudut kepala Y, jadi bawah 2Y. So, di situlah kita dapat formula X bersamaan dengan 2Y. So, jawapan kita crosskan hubungan ini. Okay, B. Okay, kita nak cari X dan Y. Okay, kita cari X dulu. Okay, boleh nampak di sini FOD adalah diameter. So, kita ada satu segitiga. Okay, sudut di depan diameter adalah sudut tegak. So, sudah jelas. Segitiga ini kita sudah dapat 2 sudut daripada 3, iaitu 68 sudah ada, 55 sudah ada. So, X sudah boleh cari guna 180. Ini salah Okay, 90. 180 tolak sudut tegak, tolak 68. Jadi, kita dapatlah X adalah 22. Okay, kemudian kita nak cari Y pula. Y di sini sangat jelas. Eiffel Tower.
So, kalau saya nak cari bawah tower, saya kena tengok kepala dia. Bawah, okay, 2 kali ganda daripada atas. So, boleh darab 2 dengan 55 darjah. So, dapatlah Y adalah 110 darjah. Okey, jadi di situlah kita sudah lengkap 5 ciri-ciri sudut dalam bulatan. Kita buat sedikit rumusan. Yang pertama adalah butterfly, sudut sama. Yang kedua dan ketiga ialah 2 pensel. Pensel saya salah spelling PNSEL. Okey, so di sini, jika mereka mempunyai lengkuk sama panjang, sudut mereka adalah sama. Okey, so ni adalah sudut pada lilitan, ini adalah sudut pada pusat sama. Jika lengkuk dia sama panjang. Yang ketiga, adalah tower. Setiap jenis tower. Eiffel Tower, Pisa Tower, tower yang sengit, Twin Tower atau Toala. Hubungan dia adalah sudut pada pusat adalah 2 kali ganda daripada sudut pada lilitan. Yang kelima, diameter. Yang membentuk segitiga dalam bulatan, sudut di depan diameter mesti sudut tegak. So di situlah kita tahu 5 ciri-ciri sudut dalam bulatan. Sekarang kita tengok next part. Sisi 4 kitaran. Kita sudah ada segitiga dalam bulatan, sekarang kita tengok segi 4 pula. Apakah sisi 4 kitaran? Kalau you dah tengok dengan jelas, you akan nampak setiap bucu mesti bersentuh kepada lilitan. Itulah baru kita panggil sisi 4 kitaran. So, sisi 4 kitaran, hubungan dia, sudut yang face to face, setentang, adalah 180 darjah. So sini ada 2 set. A face to face dengan B, C face to face dengan D. Hubungan ini sangat berguna. Kita tahu kalau kita nak cari satu sudut dalam segi 4, kita kena guna jumlah sudut pedalaman dia. 360 tolak ketiga-tiga sudut yang lain. Tapi jika dalam segitiga, dalam bulatan, saya nak cari A, saya hanya perlukan B. And then saya guna 180 darjah tolak B, saya sudah boleh dapat A. Kerana mereka membentuk 180 darjah. Sama juga dengan CD. Kalau saya nak cari C, saya hanya perlukan D. Yang kedua, dia adalah extend daripada yang sisi 4 kitaran pertama ini. Dia kata sudut A sama dengan E. Kita boleh buktikan. Tadi kita dah tahulah, kalau saya nak cari A, saya hanya perlukan B. Sebab saya boleh tolakkan B dengan 180. Sama juga dengan E. B dengan E membentuk 180 darjah kerana mereka terletak di atas satu garis. So, kalau saya nak cari E, sama juga. 180 tolak B. So, nampak tak formula dia sama? Jadi, di situlah kita boleh buat kesimpulan bahawa sudut A sama dengan sudut E. Dalam bulatan, kadang-kadang kita susah nak nampak bentuk ni. So, idea saya, kunci pintu, di belakang rumah. Kunci, kalau saya nak cari sudut ni, saya kena cari sudut yang paling belakang. Sisi 4 kitaran ni macam rumah. Ni pintu. Kalau I nak buka, I kena cari sudut di belakang rumah. Yang paling jauh dengan pintu. Ataupun terbalik, kalau saya nak cari sudut belakang, saya kena carilah sudut pintu itu. Jadi kita tengok buku kerja semula. Muka surat 38. Atas tu ada sikit nota. Dia nak kita kena pastikan yang mana situasi sebenarnya sisi 4 kitaran. Dia mesti kena kepada bucu, dia mesti bersentuh dengan lilitan. So, kalau macam ini, salah lah. Sebab ada satu bucu tak kena. Ini pun salah sebab satu bucu terkeluar. Ini pun salah sebab satu bucu berada di pusat, tak sentuh dengan lilitan. Jadi ada 3
sisi 4 di sini, yang manakah ialah sisi 4 kitaran, kita tik. Yang pertama ialah, sebab semua bucu sentuh lilitan. B pun ia. C tidak, kerana sini tak sentuh lilitan. So, kita biar kosong saja. Okey, nombor 2. Okey, tentukan sama ada sisi 4. Berikut adalah sisi 4 kitaran, nyatakan sudut bertentangan. Jadi, yang pertama ialah, okey, sudut bertentangan adalah sudut ini dengan sudut ini. Okey, dia tulis sudut A salah sebenarnya. Aduh. Ini, nama sudut ini ialah sudut BAD atau DAB. Okey, adalah sama dengan sudut DCB. Okey, kalau kamu nak senang, okey, kamu tulis lagi satu sudut di depan setiap bucu ini. Ini A kan? Kamu tulis sudut A kecil. Ini B kecil. So, you boleh guna ini. Jadi, sudut A kecil dan sudut C kecil adalah sama. Sudut B kecil adalah sama dengan sudut D kecil. Okey, untuk B bukan. Okey, untuk C, ya. Okey, sudut J kecil sama dengan sudut L kecil dan sudut K kecil sama dengan sudut M kecil. Okay, kita tengok muka surat 39. Okay, kita nak discover hubungan antara sudut-sudut yang bertentangan ini. Okay, ABC, ni sudut dah betul lah nama dia. Okay, ABC merujuk kepada sudut B kecil. Tengok yang tengah, B kecil ni. Okay, kita ukur dengan protractor. Ini adalah jawapan dia. So, hubungan dia kita cuba kaitkan. ABC, ini sudut B kecil. Dengan sudut yang bertentangan dia, iaitu D kecil. Nama dia ADC atau DCDA. Okay, ADC. Jumlahkan. ADC 116, ABC 64. Jumlahkan, kita akan dapat 180. Sama juga dengan BAD. Dengan sudut yang bertentangan dengan dia, BCD. 100 tambah 80. Kita akan dapat 180. So, di situ kita dapat apa? Hasil tambah sudut yang face to face dalam sisi 4 kitaran adalah 180, di mana kita juga namakan sudut ini sebagai sudut pengenap. Okay, jadi, kita sudah faham konsep dia. Sekarang kita nak buat latihan. Okey, kalau kita nak cari mana-mana sudut dalam sisi 4 kitaran, kita hanya perlu sudut yang bertentangan dengan dia. So, kalau saya nak cari X, saya nak tengok 96 sahaja. So, kita tahu jumlah mereka 180. Saya gunalah 180 tolak 96. Dapatlah jawapan dia. Sama juga dengan Y. Saya hanya perlu tengok sudut depan dia. And then saya guna 180 tolak 94. Dapatlah jawapan dia. Okay, untuk B pula, X sama jugalah. Ada sudut di depan dia 89, jadi 180 tolak 89. Dapatlah X sama dengan 91. Sekarang saya nak cari Y. Y ada perkali. So, saya cari sekaligus dengan perkali dia dulu. 2Y. Okey. Depan 2Y kita ada 76. Jadi 2Y bersamaan dengan 180 tolak 76. Bersamaan dengan 104 darjah. Belum habis sebab kita nak cari Y. So, saya kena pindahkan perkali bagi Y ke belakang. Jadi, Y sama dengan 52. Kita tengok C pula. Saya cari Y dulu. Sebab dia tak ada perkali. So, sudut di depan Y 68. Jadi, saya boleh tolakkan 68 dengan 180. Dapatlah Y 112. Sekarang saya nak cari X pula. Ada perkali. Saya carilah sekaligus dengan perkali dia dulu. 2X sama dengan 180 darjah. Tolak 80. Dapat 100. 2X sama dengan 100. Jadi 1X sama dengan 50 darjah. Okey, kita tengok. Okey, pintu depan dengan pintu belakang. Kita nak cari E. Jadi, mana satu sudut sama dengan E? Kita tengok ABCD. Yang mana satu adalah pintu belakang? Yang mana satu paling jauh dengan E? C. A tak mungkin. B dan D pun bukan. Kenapa bukan? Sebab mereka kongsi satu garis. Okey?
Sebab mereka kongsi satu garis. Kita boleh tengok macam itulah. Jadi kita boleh kena pastikan bahawa sudut E sama dengan sudut C. Sama juga dengan F. Okay, sudut D adalah antara sudut yang paling jauh dengan F. Okay, kita tengok B pula, kita nak cari T. So first kita perlu kena pasti dahulu sudut T adalah sudut peluaran bagi mana satu sisi empat kitaran. Set ini. So, saya kena pastikan sudut dalam sisi empat kitaran ini yang mana satu paling jauh dengan T. O. Okey, sama juga dengan U. U, kita perlu kena pastikan dulu dia adalah sudut peluaran untuk sisi empat kitaran mana ini. Jadi, di antara MN, P, mana satu paling berjauhan dengan U? N. Okey, jadi sudut N, M sama dengan sudut U. Okey, so sekarang kita boleh selesaikan. Sorry ya, B ini terkeluar. Okey, kita tengok A dulu. Kalau nak cari A. Okey, sekarang nak cari X, kita kena cari sudut dalam sisi empat kitaran yang paling jauh dengan dia. Okey, jadi sisi empat kitaran dia sini. Yang paling jauh adalah 76. Sama juga dengan Y. Yang paling jauh dengan Y dalam sisi empat kitaran ini ialah 97 darjah. Okay, sekarang kita tengok P pula. Kalau saya nak cari X, saya kena cari sisi empat kitaran ini. Ada tak sudut yang berdepan dengan dia? Ada 80. Face to face. So, saya boleh guna 180 tolak 80. Dapatlah X sama dengan 100. And then saya nak cari 2Y. Okay, 2Y sebenarnya adalah sudut peluaran bagi sisi empat kitaran ini. So, kalau saya nak cari pintu depan, saya kena cari pintu belakang. So, sudut yang paling berjauhan dengan 2Y sebenarnya X. So, 2Y sama dengan X. Di mana X saya sudah cari di atas, iaitu 100. So, 2Y sama dengan 100, maka Y sama dengan 50. Okay, kita tengok C. Kita nak cari X dan Y. Kita cari X dulu. Okay, X adalah sudut peluaran bagi sisi empat kitaran ini. So, di antara sisi empat kitaran ini, yang mana satu paling berjauhan dengan X? Okay, ini. Sudut ini. So, sudut ini terdiri daripada 62 darjah dan 18 darjah. So, kita boleh terus jumlahkan. Dapatlah sudut X. Kemudian kita nak cari Y. Boleh nampak Y sebenarnya adalah berada di atas satu garis. Okay, bersama X dan sudut ini. Okay, so jika saya dapat sudut ini, saya boleh cari Y kerana X saya sudah dapat iaitu 80. Okay. So sekarang saya perlu cari sudut warna kuning ini dulu. So, sudut warna kuning ini sebenarnya adalah satu sudut dalam sisi empat kitaran di mana sudut yang bertentangan dengan dia ada. So, saya boleh cari sudut kuning ini dengan guna 180 tolak 100, 19, dapatlah 61. So, sekarang saya sudah boleh cari Y. Sebab Y tambah 61 tambah 80 iaitu X sebenarnya adalah 180. So, saya tolakkan dengan guna 180. Saya dapatlah Y sama dengan 39 darjah. Sekarang kita tengok D. Saya nak cari X dan Y. X sebenarnya adalah sudut peluaran bagi sisi empat kitaran seperti yang ditunjukkan. So, kalau saya nak cari X, saya kena cari sudut yang paling berjauhan dengan dia di dalam sisi empat kitaran ini. Okay, saya kena cari sudut pintu belakang. Jadi, yang paling berjauhan dengan dia adalah di sini. Okey. Jadi, setakat ini kita tak dapat maklumat. So, saya kena fokus kepada sisi empat kitaran yang satu lagi. Sini dapat. Okey, sudut ini ada sudut yang bertentangan dengan dia. Jadi, saya boleh cari sudut kuning dengan guna 180 tolak 70 dapatlah 110. So, saya kembali kepada soalan tadi. Okey. Sudut kuning sebenarnya adalah pintu belakang bagi X. Jadi, sudut mereka adalah sama. Jadi, X adalah 110 darjah. Okey, sekarang saya nak cari Y. Okey, Y
sebenarnya membentuk butterfly. Okay, so di sayap sebelah kiri tak ada maklumat. So, I pindahkan ke sayap sebelah kanan. So di situ saya nampak sebenarnya dia adalah berada di atas satu garis lurus bersama 54 darjah dan 95 darjah. So kalau saya nak cari Y, saya boleh guna 180 darjah, tolakkan kedua-dua sudut ini. So dapatlah 31 darjah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, lengkapkan buku kerja. Buku 2, muka surat 37 hingga 40, snap gambar 40 sahaja. Dan jangan lupa, okey, klik kehadiran dalam poli. Okey, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.